Saya dan keluarga. Unit yang kedua. Jadi apa itu keluarga? Keluarga ni dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Apa Sabrina? Family. Family. Dalam bahasa Inggeris dipanggil family. Jadi keluarga ni sebenarnya sangat penting dalam menentukan masa depan kita. Jadi kita nak bincangkan tentang biodata diri, keluarga, keluarga kembangan, keluarga asas, dan juga paling penting peranan anggota keluarga dan perkembangan diri mengikut garis masa. Baik, so sebelum itu cikgu nak tengok sekejap. Berkaitan dengan sekejap sebab cikgu terdengar macam laungan azan. Dah azan ke? Sekejap. Oh ya, azan. Okey, kita berhenti sekejap. 2 minit untuk kita menghormati azan asar sekejap 2 minit je, 2 minit je. Cikgu sambung. Baik. So kita lihat di sini, ini gambar-gambar keluarga, dan bila kita tengok paling penting dalam sesuatu keluarga, paling penting ada nilai yang paling penting, iaitu kasih sayang dan juga hormat menghormati. Hormat menghormati dan kasih sayang itu sangat penting. Jadi setiap keluarga, kalau kita lihat setiap keluarga yang lengkap pastinya ada ibu, ada bapa, ada anak-anak. Jadi itu adalah keluarga yang lengkap. Yang lengkap. So kalau kita lihat di sini, mula-mula kamu kena perkenalkan diri kamu. Iaitu diri kamu semua pasti akan ada satu dokumen, yang mana dokumen itu akan menunjukkan tentang maklumat diri kamu. Maklumat diri kamu, dan semua maklumat diri kamu boleh perolehi daripada daftar kelahiran. Ini dipanggil daftar kelahiran ataupun dipanggil surat beranak. Semua orang ada surat beranak kan? Ada. Jadi ini surat beranak. Kat surat beranak ni akan tulis apa tahu? Kawasan di mana kamu dilahirkan didaftarkan di Sarawak contohnya. Kemudian nama yang diberi kepada kamu di sini. Kemudian tarikh dan waktu kelahiran, bila lahir dan pukul berapa lahir. Dan jantina. Jantina sama ada lelaki atau perempuan. Dia tak ada jantina lelaki atau perempuan atau kedua-duanya. Tak ada. Dia kedua-duanya tak ada. Dan juga tempat kelahiran di Hospital Bintulu dan taraf warga negara. Warga negara ni bermaksud kamu adalah rakyat negara Malaysia. Dan di bawah tu akan ada mentionkan maklumat bapa. Ni nama bapa dia lah. Anis anak Abai. Ini nama bapa dia. Berumur 34 tahun. Taraf penduduk warga negara, keturunan Iban. Keturunan Iban, agama Kristian. Manakala kalau kita lihat di bawah tu nama ibu. Ni nama ibu. Nama ibu Gloria anak Ujak, umur 43 tahun. Taraf penduduk warga negara, keturunan Iban atau Si Dayak ataupun Dayak Laut, serta agama Kristian. Dan di sini ada alamat, nama tempat tinggal lah. Ada tempat tinggal dan nombor daftar, dan disahkan oleh pendaftar wilayah kelahiran dan kematian. So, ini adalah dikatakan sebagai kamu punya surat beranak. Selepas kamu dapat surat beranak, bila kamu lahir dapat surat beranak, beberapa bulan kemudian kamu akan memperoleh MyKit. Ini MyKit. Kamu ada MyKit lagi tak? Ada kan? Ini MyKit kamu. Macam kad pengenalan lah. Kad pengenalan kanak-kanak. Iaitu di sini ada nama, contohnya Sukesh anak lelaki Mohan,
dan di sini ada alamat. Yang di situ ada alamat. My kid. Jadi itu yang dikatakan sebagai biodata diri. Apa itu biodata diri? Biodata diri ialah maklumat. Maklumat diri. Itu maksud biodata. Biodata maksudnya maklumat diri kamu. So semua orang ada maklumat diri. Semua orang ada Baik. Selepas kamu dapat My Kid, kalau kamu masuk sekolah, kadang-kala sekolah juga ada memiliki kad pengenalan. Dia akan ada kad pelajar. Di mana contoh SK Port Dickson nama Neo Jia Jia. So dibagi tahu bahawa nama Neo Jia Jia ni adalah memang seorang pelajar daripada Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Jadi dia akan pakai kad kat sini lah. Kad pengenalan untuk di sekolah. Jadi ada setengah sekolah ada kad pengenalan di sekolah ni. Ada yang sekolah lain tak ada. Dia tak penting pun. Yang penting sebenarnya yang dua ni. Yang dua ni. Ini kad surat beranak dan juga My Kid ataupun kad pengenalan diri. Dua ni sangat penting. So yang nombor 3 ni ini tak penting, bergantung kepada sekolah. Bergantung pada pihak sekolah ini contohnya. Nama saya Ahmad Hafi bin Ahmad Hishanuddin. Dilahirkan pada 24 September 2010 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur. Nama bapa saya ialah Ahmad Hishanuddin bin Ramli. Nama ibu saya ialah Nur Aini binti Awang atau Syahri. Jadi sijil kelahiran dan My Kid boleh digunakan sebagai dokumen pengenalan diri untuk urusan rasmi. Sebagai contoh, kalau kamu ada sijil kelahiran, maka kamu boleh gunakan sijil kelahiran tadi, maknanya surat beranak tadi, sijil kelahiran tadi untuk urusan pendaftaran sekolah. Nak masuk sekolah mesti ada sijil kelahiran itu. Mesti ada sijil kelahiran itu. Itu sangat-sangat penting. Baik. So, tugasan kamu hari ini. Tugasan kamu hari ini, kamu semua kena buat satu ayat yang pendek berkaitan maklumat diri kamu. Boleh ke tak boleh? Boleh Baik, caranya begini. Cikgu nak kamu buat ayat iaitu nama saya ialah apa, bin apa ataupun binti apa. So nama saya dan kemudian saya bersekolah di mana. Di mana. Kemudian kamu teruskan dengan nama bapa saya. Ialah saya bersekolah di ni. Saya lahir di mana? Lahir di mana? Pada tarikh berapa? Berapa hari bulan berapa? Tahun berapa? Saya lahir di mana pada tahun berapa? Baik, kemudian nama bapa saya. Kita buat yang baru. Nama bapa saya. Ialah apa? Bin apa? Kalau ada bin lah. Bin apa? Dan juga manakala ataupun kita buat kita buat ayah saya bekerja sebagai apa? Dan kemudian nama ibu saya ialah apa bin apa. Apa bin apa. Dan ibu saya ibu saya bekerja sebagai apa. So inilah ayat-ayat yang cikgu nak kamu buat. Dan kamu buat di mana ni? Ini semua kamu buat di Zoom chat. Caranya,
kamu nampak tak dekat bawah tu ada tulis chat. Ada kotak chat tu, kamu klik kat situ, kemudian kamu tuliskan untuk diri kamu. So kan dekat atas tu kan dia ada tulis to everyone, betul tak? Okey. So kamu klik kat situ everyone tu kamu klik, kemudian kamu klik pada to Cikgu Rafi. Maknanya kamu nak buat mesej kepada Cikgu Rafi sahaja. Jangan to everyone. To Cikgu Rafi sahaja. Private chat ke? Ya, dekat dalam chat tu. Kemudian kamu tulis nama saya ialah apa. Contoh macam cikgu buat ni kan. Nama saya ialah apa dekat Zoom chat tu. Kemudian kamu buat ayat ini di dalam Zoom chat. So cikgu nak 7 orang dalam kelas ini semua orang buat mengikut format ini. Okey, boleh? Okey, so cikgu bagi masa dalam 7 minit. Cikgu. Ya. Saya tak ada ayah, saya tak tahu ayah saya pergi mana. Maksudnya Sabrina, ayah kamu di mana? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, baik. Tapi nama dia ada kan? Saya tahu nama pendek dia, tak tahu nama panjang. Okey, baik. Kamu tahu dulu dia kerja sebagai apa? Tak tahu. Tak tahu juga. Tak apa. Kamu tulis je sekadar yang kamu tahu. Kamu tulis saja sekadar yang kamu tahu. Ada siapa kat sini yang lain-lain yang tak ada bapa ataupun tak ada ibu? Tak ada Semua ada Okey, boleh tulis. Okey, boleh tulis. Okey, mulai sekarang. Okey, boleh mula sekarang. Cikgu nak tengok semua orang buat ayat. Buat ayat nama saya ialah apa. Okey, lahir di mana. Okey. So, itu paling penting.
Okey, Alia. Alia Irina dah hantar. Zaman Desa Kuala Lumpur pada 20. Alia Irina, kita tak mentionkan tahun dulu baru tarikh tau. Kita mentionkan tarikh dulu. Okey. So, contohnya macam ni kan. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk Contohnya macam ni kan. Kita buat macam ni. Okey, kita tak mentionkan macam ni tau. Kita akan mentionkan 17 Mei, 17 hari bulan Mei, MEI 2012. Macam tu. Macam tu. Boleh Alia Edina? Buat sekali lagi ke? Tak apa, tak payah. Cuma cikgu nak perbetulkan ya. Okey, baik. So kita akan mentionkan hari dulu, bulan, kemudian tahun. 17 hari bulan Mei 2012. Baik, bagus. Nama bapa saya ialah Muhammad Amin binti Husin. Ayah saya bekerja sebagai engineer. Baik. Engineer dalam bahasa Malaysia dipanggil apa? Engineer sebenarnya dalam bahasa Malaysia dipanggil jurutera. Jurutera pula, jurutera. Jurutera. Baik. Kemudian nama ibu saya ialah Nur Hayati binti Yunus. Ibu saya bekerja sebagai HR officer. Baik, ini pun cikgu kena betulkanlah. Baik, HR officer sebenarnya dalam bahasa Malaysia kita sebut sebagai pegawai HR. Pegawai HR. Okey. Jadi apabila kita buat karangan dalam bahasa Malaysia ke dalam sejarah kan, kita tidak boleh campur adukkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris, tak boleh. So kita kena guna bahasa Malaysia je. Unless kalau kita buat dalam bahasa Inggeris, memanglah kita kena guna bahasa Inggeris kan. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, kita guna bahasa Malaysia je. Jadi perkataan-perkataan seperti engineer itu bahasa Inggeris. Kita kena tukar jadi jurutera. Kalau HR officer, kita kena tukar jadi pegawai HR. Macam tu. Boleh faham Alia Alina? Boleh Alia Irina boleh Okey. Okey, baik. Cikgu harap kamu note lah tentang perkara ini. Okey, HR tu apa? Baik, bagus. HR tu sebenarnya adalah human resource. Ataupun sebenarnya, okey, kalau katakan HR tu human resource officer, maksudnya adalah senang cerita ialah pegawai sumber manusia. Ini kalau dalam bahasa Malaysia. Pegawai sumber manusia. Itu dipanggil kita kata sebagai human resource officer. Itulah dia. Okey. Baik. Baik, seterusnya kita ada Hasan. Nama saya Muhammad Hasan bin Muhammad Muhaimin. Sekolah di Sekolah Kebangsaan Rantau Petronas. Rantau Petronas Ada nama tempat Rantau Petronas? Ya, Hasan? Ada dekat Terengganu. Okey. Saya lahir di Ipoh, Perak. Nama bapa saya ialah Muhammad Muhaimin. Ayah saya bekerja sebagai pengurus minyak dan gas. Pengurus minyak dan gas. Maknanya apa? Manager oil and gas okey. Baik. Sebenarnya, pengurus minyak dan gas tu bukan sebenarnya. Sebenarnya nama yang lebih baik, maknanya jawatan yang lebih baik ya Hasan, iaitu pengurus syarikat. Syarikat minyak. Syarikat minyak dan gas. Macam tu. Syarikat ni dia bukan pengurus minyak, dia pengurus syarikat minyak dan gas. Macam tu. Okey. Dan nama ibu saya ialah Zian Hairani binti Muhammad Yunus. Ibu saya bekerja sebagai guru. Okey. Guru atau cikgu, yes, guru ya. Baik, bagus. So dua orang telah hantar, iaitu Alia Irdina dan juga Hasan. Okey. Baik, yang lain-lain macam mana? Mungkin Nur Sabrina, Kavia dan juga Ibrahim, Nazar serta Qawi Najmuddin. Tak apa, salah tak apa. Yang penting kita boleh
kita boleh faham cara-cara untuk membina ayat bagi menerangkan tentang keluarga kita. Keluarga sangat penting. Ya, keluarga sangat-sangat penting. Baik. Yang lain-lain macam mana? Lambat lagi ke? Mungkin Nur Sabrina, Kavia. Okey, baik. Nur Sabrina. Okey, nama saya ialah Nur Sabrina binti Muhammad Faizal. Saya bersekolah di SK Kokron, Shah Bandar. Tersilap tak cikgu? Okey, baik. Baik, saya lahir di Hospital Pantai Cerah. Nama ibu saya ialah Aniza binti Abdul Rahman. Ibu saya bekerja sebagai pengurus syarikat. Baik, bagus. Baik, Sabrina, dah berapa lama kamu tak jumpa bapa kamu? Dari saya kecil. I see. Okey, so kamu adalah anak tunggal lah. Tak, Ada adik-beradik? ada Berapa orang? satu. Satu lah. Maknanya Dua. dua. Maknanya adik-beradik kamu 3 orang lah. Tak, salah satu je adik. Maknanya satu adik, bermakna kamu berdua lah. Adik kamu belajar berapa? Belum darjah prasekolah. Oh, baru prasekolah. Okey, baik. Baik, bagus untuk Nur Sabrina. Okey, ayat yang betul. Kes 11 pada April hari bulan pada 11 hari bulan 4 2012. Okey, baik, bagus Nur Sabrina. Dan juga bagaimana dengan Kavia serta juga Naza dan juga Kowi? Okey, kalau boleh tak perlu buat ayat panjang-panjang, just maklumkan sahaja. Bagi tahu nama. Okey. Baik. Ibrahim cepat. Mana Ibrahim? Kowi. Okey. Dan juga Kavia. Kita nak tengok. Okey. Yang mana kita kata sebagai keluarga. Okey, keluarga. Okey. Baik. Okey, nanti sementara tu kamu boleh submit. Okey, kalau dah siap nanti boleh submit sebab kita akan teruskan dengan bahagian seterusnya. Okey, iaitu yang tak siap tak apa, siapkan terus dan terus submit ya. Terus tekan enter. Baik. Kita pergi kepada seterusnya iaitu keluarga saya. Baik. Keluarga saya kalau kamu lihat terdiri daripada keluarga, dia ada 2 jenis, iaitu keluarga terdiri daripada keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Baik, apa itu keluarga asas? Keluarga asas dia mesti ada bapa, ada ibu dan juga ada anak-anak. Contohnya kalau kita tengok kat sini, kita ada bapa, kita ada ibu, kemudian kita ada abang, kemudian kita ada kakak, dan mungkin saya kat sini, ni saya, dan juga di sini ada adik. Jadi ini semua adalah keluarga asas di mana dia diketuai oleh bapa, ibu dan semua ini adalah anak-anak. Itu dipanggil keluarga asas. Ya. Keluarga asas. Baik. Kat sini berapa ramai yang ada abang? Sini berapa ramai yang ada abang? Sabrina tak ada abang kan? Saya. Okey, Kowi Najmuddin ada abang. Okey. Saya. Hasan pun ada abang. Okey, baik, bagus. Baik. Kemudian ada siapa kat sini yang ada kakak? Saya. Okey, Saya. Alia Dina ada kakak, Kavia ada kakak. Okey, baik. Kavia juga Kavia lahir di Pulau Pinang. Nama bapa saya Syurbaswaran. Ayah saya bekerja sebagai guru disiplin. Takutnya ayah kamu guru disiplin ya. Nama ibu saya ialah Guna Sundiri. Ibu saya bekerja sebagai guru juga. Saya ada seorang kakak yang menjadi ketua pengawas. Saya anak kedua tapi tiada kakak. So Hasan ada abang lah.
Kan. Saudara abang lah. Okey. Ada. Ada abang. Baik. Okey, masalah kepada para pelajar yang ada abang dan kakak. Selalunya kamu selalu bergaduh dengan abang dan kakak, betul? Betul. Betul. Ya. Dan untuk pelajar yang ada adik, selalu tak bergaduh dengan adik? Sabrina, betul tak? Lalu. Selalu tak bergaduh dengan adik? Okey, baik. Kenapa bergaduh? Berebut barang, tu satu. Ni aku punya. Tak. Ni aku punya. Tak. Kan selalu berebut barang. Okey, dan juga berebut barang, kemudian juga selalunya berebut lah. Kadang-kadang aiskrim satu berebut juga. Pensel, kadang-kadang pensel adik ambil buat main, betul? Pensel adik ambil. Kemudian kamu gaduh dengan kakak kamu, kakak suka usik kamu kan? Kamu pun marah. Kakak tu. Tapi the best part is, kamu selalu akan buat macam ni pada mak ayah kamu kan? Kamu akan bagi tahu, "Mak, tengok abang, Mak. Kakak, Mak, tengok kakak. Tengok kakak." Kan kakak kamu pula cakap apa? "Tengok adik kah? Mak, tengok adik." Dia suruh tengok je. Mak kamu pun tengok. Kenapa? Tengoklah ni, tengah tengok. Jadi, selalu ayat kamu apa? "Mak, tengok mak, abang buat adik. Ni abang buat adik ni. Tengok mak, tengok." Jadi selalunya kamu laporkan perkara-perkara itu kepada ibu dan bapa kamu. Okey, nasihat cikgu iaitu jangan bergaduh tu biasa. Tapi jangan bergaduh sampai benci membenci. Okey. Jangan benci. Tapi bukan ke mak selalu tengok abang dan kakak. Tak juga. Mak pun selalu tengok adik. Selalu tengok Asad. So, jangan bimbang. Dia bukan sayang lebih kepada mak kepada kakak dan abang kamu. Dia sayang kamu juga. Okey, mak kamu Sabrina, mesti mak kamu sayang kamu juga kan Sabrina? Jadi janganlah rasa kamu tak disayangi. Sayang juga. Okey. Baik. Okey, nama saya Muhammad Nazaruddin. Okey, saya sekolah di SK Setapuk, lahir di Hospital Umum Sarawak. Okey, ayah saya bekerja sebagai polisi. Ayah saya bekerja sebagai polisi, bukan polisi, Pak. Okey, ayah saya bekerja sebagai polis. Bukan polisi tau. Polisi tu polisi insurans. Beza. Okey. Baik. Tu nazar cikgu betulkan ya. Baik. Jadi kalau kita lihat, kita kena sentiasa apa dengan adik-beradik ni? Kita kena sentiasa bertolak ansur dan membantu antara satu sama lain. Kalau kamu dengan kakak kamu, kenalah bertolak ansur. Kakak kamu nak pinjam pensel, bagilah pinjam. Kalau adik kamu nak pinjam pemadam, nak pinjam mainan kamu, bagilah pinjam. Janganlah marah. Dia bukan nak ambil. Kalau dia mainan kamu atau pensel kamu pun takkan hilang sebab benda tu ada dalam rumah lagi. Okey. Baik. Itu keluarga asas. Seterusnya iaitu keluarga kembangan. Apa itu keluarga kembangan? Apabila keluarga tadi yang keluarga asas, Ada datuk dan nenek. ya, ada datuk dan nenek. Okey. Tapi cikgu kenapa tak ada mak saudara ke, bapa saudara ke? Okey, itu keluarga kembangan yang lebih besar. Sebenarnya macam katakanlah, datuk dengan nenek, bapa. Bapa kamu pula ada adik-beradik, pakcik kat sini. Kemudian sini ada makcik kamu. Kemudian ibu kamu mungkin ada kakak dia, ni Mak Long. Kemudian ada Mak Su. Kemudian ada Mak Ngah kat sini kan. Diorang pun ada keluarga juga. Diorang pun ada keluarga juga. Itu juga dipanggil keluarga kembangan. Keluarga kembangan. Jadi cuma dia tak mentionkan sini. Kalau dia mentionkan kat sini, penuh nanti. Jadi dia macam ni. Okey, iaitu sebelah bapa kamu akan ada datuk dan nenek. Okey, sebelah bapa kamu. Sebelah ibu kamu pun ada datuk dan nenek, betul? Dan bila bapa dengan ibu kamu, maka lahirlah abang kamu, kakak kamu, kamu dan juga adik kamu.
So sekarang nak tanyalah. Okey, kamu semua masih ada datuk dan nenek tak? Ada lagi Tak. Oh, Tak. adik dia tak ada. I see. Okey, ada yang dah tak ada datuk dan nenek okey, tak apalah. Okey, tapi kalau yang ada, apa yang kita kena buat? Kita kena menghargai. Iaitu kita kena menghargai setiap anggota keluarga dengan sebaik-baiknya. Macam mana nak menghargai setiap anggota keluarga? Kita kena hormati yang lebih tua. Kita kena hormat mereka, sayangi mereka. Okey, jadi itu tanda menghargai. Baik. Peranan anggota keluarga saya. Apa itu peranan? Peranan itu adalah yang bermaksud, kata lain bagi peranan, peranan sebenarnya ialah fungsi ataupun kita kata sebagai tugas. Apakah tugas anggota keluarga saya? Setiap anggota keluarga mempunyai peranan ataupun tugas masing-masing. Okey. So hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab atau menjalankan fungsi, menjalankan tugas mereka dengan baik. Contohnya, kita tengok kalau ibu bapa apakah fungsi ataupun tugas atau peranan ibu bapa? Peranan ibu bapa menyara keluarga, maknanya membiayai keluarga, maknanya memenuhi keperluan kamu. Nak beli rumah, sediakan rumah, sediakan makanan, sediakan sediakan kereta, sediakan baju. Itu menyara keluarga. Kemudian memberikan kasih sayang, maknanya menyayangi anak-anak, menyayangi suami, menyayangi isteri, menyayangi bapa, menyayangi ibu, berikan kasih sayang. Kemudian menjaga keselamatan. Rumah-rumah kamu, ibu bapa kamu perlu menjaga keselamatan kamu. Rumah akan disediakan pagar, CCTV berkunci untuk menjaga keselamatan. Dan bapa kamu menyediakan segala keperluan asas, makan, pakaian kamu, semua ibu dan bapa kamu sediakan. Dan paling penting, ibu bapa kamu menjadi contoh teladan yang baik, di mana ibu bapa kamu perlu tunjukkan sikap yang baik. Sikap yang baik ni contohnya, ada saya cakap kena hormat, adik. Atau belah mak je tak ada. Okey, baik. Adik saya cakap kena hormat dia. Sebenarnya, bila kita dengan adik, kita pun kena hormat adik. Dan adik pun kena hormat kita. Hormat tu bukanlah, dek, ampun dek, bukan macam tu. Hormat tu maksudnya apa? Maksudnya tidak menyakiti hati dia, menyayangi dia. Itulah dia hormat. Hormati dia. Dan kalau dia perlukan bantuan kamu berikanlah bantuan. Itu tanda hormat. Dan bila kamu pula memerlukan bantuan adik kamu beri bantuan. Jadi itu tanda hormat menghormati. Jadi itu yang dikatakan sebagai hormat. Kena faham tu. Okey. Baik. Dan paling penting, ibu bapa kamu perlu memberikan pendidikan yang sempurna. Maknanya, pembelajaran yang sempurna. Menyediakan buku sekolah, menyediakan pakaian sekolah. So, perlu memberikan pendidikan yang sempurna. Jadi, kalau kamu sebagai anak-anak, peranan anak-anak terhadap keluarga. Apa fungsi anak-anak? Kamu semua sebagai anak-anak perlulah jaga nama baik keluarga. Baik. Bila menyebut nama baik keluarga, kamu tahu tak nama keluarga kamu? Tahu. Tahu. Contohnya,
Macam kaviar. Okey, sebenarnya nama keluarga ni kebiasaannya ambil nama bapa. Ya, nama bapa. Contohnya kalau macam Nazaruddin. Okey, nama bapa dia ialah Abdul Rahman. Bermakna okey, bapa dia, okey, ibu dia dan adik-beradik ini keluarga Abdul Rahman. Macam tu. Kalau katakan macam okey, macam kaviar. Kaviar, okey, nama bapa dia ialah Shurvaswaran. So, nama keluarga dia apa? Keluarga Shurvaswaran. Jadi ya. Sarveswaran. Ha? Sarveswaran. Sharveswaran. Minta maaf cikgu pun kadang-kadang sebut salah lah. Sharveswaran. Salah lah. Macam tu. Okey, Sharveswaran dia. Dan kemudian okey, seperti Sabrina. Okey, mungkin dia tak ada bapa tetapi dia ada ibu. Jadi dia boleh katakan bahawa keluarga dia ialah keluarga Encik ataupun keluarga Puan Anizah. Betul Sabrina? Keluarga Puan Anizah. Jadi itulah nama keluarga. Jadi kamu kena jaga nama baik keluarga. Kamu tak boleh suka-suka hati buat perkara yang tak elok. Contohnya macam katakanlah Hasan. Okey, sebelah dia ada jiran. Kemudian Hasan selalu main kat luar, kemudian Hasan makan aiskrim. Makan aiskrim. Bila makan aiskrim, lepas tu kan dah habis aiskrim tu, dia buang plastik aiskrim tu kat tepi rumah jiran. Jiran pun keluar. Anak siapa tu? Pergi buang sampah merata-rata pun semua kan. Itu si Hasan lah tu. Dia ni apa mak bapak dia ni tak ajar ke tak apa kebersihan. Maknanya apa? Tindakan kamu telah memalukan nama keluarga kamu. Jadi sebab itu bila kita nak buat sesuatu, fikir betul-betul. Sekarang kalau aku buang sampah ni nanti orang tahu aku yang buang sampah, nanti siapa yang salah? Siapa yang malu? Mak bapak aku yang malu. Malu sebab apa kata? Ni anak Encik Rahman lah ni. Ini anak Encik. Yang buang sampah. Malu tak nanti? Malu. Jadi kena jaga nama keluarga. Itu penting. Ya. So, menjaga nama baik keluarga, membantu ahli keluarga, saling menghormati. Hormat adik, hormat kakak, hormat abang, hormat ayah dan ibu, mendengar nasihat. Bila mak bapak kamu bagi nasihat, kakak kamu bagi nasihat, abang kamu bagi nasihat, dengar. Dan belajar bersungguh-sungguh. Jadi, itulah dia. Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung kepada peranan setiap anggota keluarga. Kalau semua ibu, ayah, anak-anak menjalankan peranan mereka, maka dapatlah wujud keluarga yang harmoni ataupun keluarga yang bahagia. Nampak tak? Ini kita tengok perkembangan diri saya. Pada suatu petang Datuk bercerita dengan Arif di beranda rumah. Datuk, ceritakanlah tentang kisah keluarga kita. Baiklah, Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada tahun 2008. 2 tahun kemudian kamu pun lahir. Seronok Datuk dapat 2 orang cucu lelaki. Sebab itulah saya paling manja, Datuk. Mestilah, Datuk cakap. Bapa kamu membawa keluarga kamu pindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu semua tinggal di Kuala Lumpur. Nampak tak? Jadi, bila kita fikir balik cerita Atuk tadi, maknanya apa? Okey, pada tahun 2010 saya tu dilahirkan dan 2014 berpindah ke Kuala Lumpur. Jadi inilah perkembangan diri yang boleh digambarkan dalam bentuk garis masa, iaitu 2010 kemudian 2014. Jadi itulah yang dikatakan sebagai garis masa keluarga. Ni Arif kata apa? Arif sambung. Betul tu, kami semua rindukan Datuk.
Seronok rasanya sebab bapa kerap bawa kami pulang ke kampung. Apa yang berlaku selepas tu? Oh, datuk dan nenek menunaikan fardu haji di Mekah pada tahun 2016. Oh, setahun kemudian saya mula bersekolah. Sekarang saya sudah berada di tahun 4 dan telah dilantik menjadi pengawas sekolah. Terbaiklah cucu datuk. Dia kata macam tu. Baik. Bermakna di sini kalau kita lihat garis masa kita tengok sambungan dia. Mula-mula 2010 dilahirkan, 2014 berpindah ke Kuala Lumpur, kemudian pada tahun 2016 datuk dan nenek menunaikan fardu haji. 2017 okey, yang ini saya masuki tahun 1 dan pada tahun 2020 saya belajar di tahun 4. Dia susun cerita sejarah dia mengikut urutan masa, mengikut garis masa. Jadi itulah yang berlaku suatu ketika dahulu berkaitan dengan itu. Maka okey, so itulah yang dikatakan sebagai unit yang kedua. Unit yang kedua ini cerita tentang keluarga saya. Saya dan keluarga. Baik.